Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah wa ba'. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya mu'allima Daud alimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa khabar semua tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat sekalian? Mudah-mudahan pada pagi ini kita lebih baik, lebih ceria daripada semalam. Dan esok insya-Allah lebih baik daripada hari ini. Begitulah target kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang yang Islam yang beriman. Kita akan jadikan hari yang mendatang lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Baik, kita sambung pengajian kita dalam buku kitab Pesan-pesan Sabar. Kita berada pada muka surat bagi siapa yang ada buku 101. Baik. Qala musannifu hafizahullah. Walaupun pada hakikatnya pemuda ini masih disayangi oleh raja, maka raja memerintahkan supaya pemuda ini didera dan dibawa ke puncak bukit. Lalu pemuda ini diberikan pilihan sama ada untuk mengikut kerajaan ataupun pemerintah miliknya ataupun sebaliknya. Kalau masih ingat lagi, pada minggu yang lalu kita sentuh berkenaan dengan kisah seorang pemuda yang mana dia ini belajar di bawah tanggungjawab pemerintah ketika itu untuk belajar sihir dengan seorang tukang sihir yang masyhur lah di tempat itu ataupun tukang sihir negara. Namun demikian, dia juga belajar ilmu-ilmu Islam, ilmu agama dengan seorang pendeta. Sehinggalah dia telah menguji ilmunya, di mana ilmunya itu diuji dengan cara melontar batu kepada seekor binatang yang tidak diceritakan apakah dia. Jadi terbukti di situ ajaran pendeta itu adalah benar. Dan sejak itu dia telah diberikan karamah, kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti menyembuhkan penyakit, dan dia jadi masyhur kerana boleh menyembuhkan orang yang sakit. Sehinggalah seorang pembesar pemerintah yang buta datang juga mengubat dengannya dan dia sembuh. Lalu balik bertemu dengan raja, dia terpaksa ceritakan juga. Akhirnya bila diseksa, didera oleh raja, dan akhirnya dia ditangkap. Sekarang ni bila ditangkap, dipujuk dia supaya dia kembali balik ke jalan yang asal untuk mengaku yang raja itu Tuhan. Kalau tidak, dia akan dihukum. Baik, kita tengok apakah cerita seterusnya. Jadi sekiranya memilih untuk mengikut, pemuda ini akan dilepaskan. Namun sekiranya memilih untuk tidak mengikut, maka pemuda ini akan dicampakkan dari bukit tersebut. Lalu pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukit itu bergoncang. Semua tentera raja itu jatuh dari bukit. Pemuda itu kembali ke tempatnya dan pergi menghadap raja. Raja pun bertanya. Maka atas bukit, sebagaimana kita ceritakan dulu, pemuda ni berdoa minta Allah bantu dia, buatlah apa masyid, kamu nak buat apa pada mereka ni semua, cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah goncangkan bukit itu, jatuhlah mereka semua, tentera-tentera raja yang zalim itu. Jadi dia kembali balik ke istana rajanya. Lalu raja itu tanya, ma fa'ala ashabu? Qala kafanihimullah. Apa yang berlaku kepada orang yang ditugaskan? Pemuda itu berkata, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan aku daripada mereka. Lalu raja menyuruh pula bala tenteranya memuatkan pemuda itu di dalam kapal dan membawanya ke tengah-tengah laut. Apabila sampai di tengah-tengah laut, pemuda itu diugut sama ada ingin mengikut pemerintah ataupun sebaliknya. Maka bila tak berjaya misi yang pertama itu untuk mengugut pemuda tadi, lalu dijalankan misi yang kedua.
Di mana pemuda itu dibawa ke tengah laut dan diugut. Sekiranya memilih untuk mengikut pemerintah, akan dibawa pulang. Dan sekiranya memilih untuk tidak mengikut, akan dibuang ke dalam laut. Lalu pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kapal itu pun terlingkup. Semua bala tentera tersebut mati dan pemuda tersebut kembali ke tempatnya dan pergi menghadap raja. Lalu bertanya. Lagi sekali Allah bantu pemuda tadi. Allah lingkupkan, tenggelamkan semuanya, tentera-tentera yang membawanya. Dia telah mengugutnya di tengah laut. Lalu kembali, selamat dia balik ke istana. Dan raja tanya dia lagi, ma fa'ala ashabu? Qala kafanihim Allah. Apa yang berlaku kepada orang yang ditugaskan? Pemuda itu berkata, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan aku daripada mereka. Mana misi yang kedua tidak berjaya juga. Selamat pemuda ini balik ke istana. Jadi pemuda itu pun menjelaskan kepada raja, sebenarnya kamu tidak mampu membunuh aku sehingga kamu dapat melakukan apa yang aku suruh. Yang ni ada cara untuk bunuh dia ni, bunuh pemuda tadi. Lalu raja bertanya, apakah yang harus aku lakukan? Kata pemuda itu, kumpulkan orang ramai, yang dikerahkan rakyat untuk berhimpun di satu tempat untuk menyaksikan aku dibunuh. Kemudian salibkan diriku pada batang kurma yang tinggi dan dapat dilihat oleh orang ramai. Kemudian ambillah anak panah yang ada dalam bekas panah yang aku galas ini. Kata pemuda itu lagi, ambillah panah itu dan letakkan panah itu pada tengah busur. Kemudian katalah, Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan kepada pemuda ini. Kemudian panahkan. Jika engkau lakukan ini, engkau akan dapat membunuhku. Jadi pemuda tadi telah menjelaskan kepada raja, kalau nak bunuh juga dia, kena ikut cara dia. Kena ikut apa yang diajarkan ini. Itulah caranya. Maka pemuda itu memecahkan rahsianya supaya dia diikat pada satu tiang, pada batang pohon tamar, dan di situ dia akan dibunuh. Di mana cara membunuhnya ialah anak panah itu mesti datang daripada anak panah dia. Mesti dipilih anak panah ni, bukan anak panah orang lain. Letak pada busur, dan sebelum panah itu kena baca. Kena satu bacaan. Apa bacaan ni? Bismillahirrabbilghulam. Mudahnya, pendek sahaja. Bismillah, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Kemudian lepaskan. Itulah satu-satu cara untuk membunuh dia. Baik, timbul persoalan, bukankah tindakan sebegini dianggap membunuh diri sendiri? Ada orang yang menganggapkannya sebagai tindakan membunuh diri. Dan ada yang mengaitkannya perkara ini dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, wala tulku biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian sengaja mencampakkan diri kalian ke dalam bahaya, yakni kebinasaan. Jadi timbul keguguran bagi setengah orang. Jadi betul ke tindakan pemuda ini seolah-olah dia membunuh diri? Dia mencampakkan diri dalam perkara kebinasaan sebagaimana ada dalam ayat. Yang ini perlu kita selesaikan. Jadi sebenarnya ayat ini berkaitan dengan jihad. Dan ia perlu dibaca secara keseluruhan. Bukannya sebahagian ayat sahaja. Pemuda ini sanggup mematikan dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan seorang itu mematikan dirinya bagi menyelamatkan Islam dan akidah. Apa beza bunuh diri dengan mengorbankan diri? Untuk agama, untuk Islam, untuk akidah. Jauh berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sangat jauh berbeza. Yang orang bunuh diri yang berlaku hari ini itu kerana keras hidup, tak mampu berdepan dengan masalah. Mana putus cinta, jatuh miskin. Jadi kerana tak mampu untuk menghadapi hari-hari yang mendatang, baik aku bunuh diri. Itu orang yang lemah iman. Orang yang boleh jadi tak ada iman. Orang yang bermasalah dari segi akidahnya, dari segi imannya. Sekarang ni lain. Sekarang ni orang yang tinggi kedudukan imannya. Sanggup mengorbankan dirinya untuk agama. Kerana jihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka buat demikian kerana Allah dan Rasulnya. Untuk menegakkan kebenaran. Bukan kerana lemah iman. Dua contoh, dua cara yang berbeza. Di antara contoh lain ialah pemuda-pemuda Palestin yang tidak mempunyai jalan lain untuk melawan tentera Israel.
yang mempunyai senjata canggih, melainkan dengan meletakkan bom pada tubuh mereka dan meluru masuk, seterusnya meletupkan bom itu untuk membunuh tentera Yahudi. Ini fatwa daripada alim ulama mengatakan itu bukan bunuh diri. Bunuh diri ni ada masalah, tak ada kaitan dengan siapa-siapa, bunuh diri sendiri. Itu sekarang ni nak pergi bunuh Yahudi sebab tak ada cara lain. Nanti kalau kita tembak daripada jauh tidak kena. Dulu tidak ada senjata yang hebat sebagaimana sekarang ini. Jadi caranya ialah letak bom pada diri sendiri dan pergi bertempur ataupun pergi berdepan dengan Yahudi. Maka di situlah akan berlaku satu letupan, sama ada mereka tembak ke ataupun letupkan dengan cara yang lain. Ini dibolehkan oleh syarak dan disebutkan sebagai amaliyah istishhadiyah. Ini perkara yang dilakukan oleh pemuda tersebut. Turut nyatakan dalam hadis yang dibacakan tadi, ada seorang sahabat Rasulullah SAW, iaitu Umar bin Humam radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika dalam perang Badar sedang makan buah tamar, lalu baginda SAW bersabda, "Qumu ilal jannah arduhas samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju syurga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Qala yaqul Umar bin Humam al-Ansari, "Ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard." Umar Allah Ta'ala bertanya, "Wahai Rasulullah, luas syurga seluas langit dan bumi?" Qala na'am. Baginda SAW menjawab, "Ya, benar." Qala bakhin. Umar berkata, bah. Faqala Rasulullah SAW, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin." Rasulullah bertanya, apa yang menyebabkan kamu menyatakan bah. Qala wallahi ya Rasulullah, illa raja'atan an akuna min ahliha. Umar radhiyallahu ta'ala menjawab, demi Allah, tidak wahai Rasulullah, aku hanya berharap mudah-mudahan aku termasuk dalam kalangan penghuninya. Qala fa innaka min ahliha. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya engkau termasuk dalam kalangan penghuninya, yakni ahli syurga. Itu pengiktirafan daripada Nabi. Jadi Nabi boleh iktiraf lah, Allah boleh iktiraf. Jadi kita insya-Allah seorang itu ahli syurga. Kita tak boleh yakin seorang itu ahli syurga ataupun tidak, sebab kita tidak tahu. Hanya dengan amalan-amalan itu insya-Allah orang ni ahli syurga. Macam ni, kalau cara dia buat jahat macam ni, akan masuk neraka lah, melainkan dia bertaubat. Baik. Lalu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mencampakkan kurma tersebut dan terus meluru ke medan perang. Akhirnya sahabat itu gugur syahid dalam perang Badar. Sedangkan ini dia ambil bertujuan memberikan keberanian kepada orang lain serta bersedia mengorbankan diri menentang musuh, dan diizinkan oleh syarak apabila negara Islam diserang oleh musuh. Contoh yang lain, pada tahun 1965, ketika Pakistan diserang oleh tentera Hindu India, tentera yang berkawal sempadan sedikit jumlahnya, tentera India memasuki Pakistan dengan kereta kebal dan kereta perisai. Pakistan ketika itu tidak mempunyai senjata dan strategi yang cukup untuk berhadapan dengan India. Lalu tentera Pakistan menggunakan satu strategi, iaitu dengan meletakkan bom pada motosikal dan meluru ke arah kereta perisai India serta bertindak dengan meletupkan bom tersebut. Hal ini menyebabkan tentera India berundur kerana gerun akan keberanian yang ditunjukkan oleh tentera Pakistan yang beragama Islam. Sangat penting untuk difahami bahawa perbuatan sebegini dibolehkan dengan syarat-syarat yang diizinkan oleh syarak. Jadi kita bezakan antara bunuh diri, betul-betul bunuh diri dengan amalan syahid, dengan tindakan kesyahidan sebagaimana dibuat oleh pejuang-pejuang Islam. Itu dua perkara yang berbeza. Akan tetapi perbuatan meletupkan tempat awam seperti pasar, hotel dan kedutaan adalah tidak dibolehkan. Ini kita kena faham. Yang dibolehkan tadi berdepan dengan tentera kerana tak ada cara lain, kerana mereka memiliki persenjataan yang tinggi, tak mampu kita tembak ataupun melawan dengan mereka daripada jauh. Tapi amalan setengah-setengah orang yang meletupkan pasar awam, hotel, kedutaan adalah tidak dibolehkan. Tempat seperti kedutaan mempunyai perlindungan diplomatik dan termasuk dalam hukum syarak. Perbuatan sedemikian adalah tidak dibenarkan. Islam sangat-sangat adil walaupun dalam peperangan. Dalam keadaan kita berdepan dengan musuh,
Kita tidak dibenarkan membunuh semua orang. Ini dalam keadaan genting, dalam keadaan perang. Kita tidak dibenarkan membunuh orang tua, membunuh perempuan, membunuh kanak-kanak. Walaupun dalam situasi perang. Kita hanya boleh membunuh tentera yang terlibat itu sahaja. Rumah-rumah ibadah non-Muslim pun kita tidak boleh menghancurkan mereka. Itu syarat dalam peperangan kita. Betapa adilnya, betapa aman Islam, inginkan keselamatan, inginkan keamanan dunia. Berperang itu satu pilihan terakhir kalau tidak ada jalan lain. Apabila musuh menyerang negara dan demi menyelamatkan negara, hal itu yang sebaliknya memerlukan kesanggupan untuk mati. Ia bersamaan dengan konteks kisah ini apabila pemuda itu sanggup mengorbankan dirinya demi menyelamatkan akidah masyarakat. Kembali kepada kisah yang disebutkan dalam hadis, akhirnya raja menurut nasihat pemuda tersebut dan dilakukan satu upacara. Lalu dia ambil sebatang kurma yang kukuh dan pemuda tersebut diikat pada batang tersebut. Kemudian panah diambil daripada pemuda tersebut dan pemanah yang akan memanah membacakan lafaz Bismillah Rabbil Ghulam. Seterusnya panah dilepaskan dan telah menembusi pipi pemuda tersebut. Masyarakat menyaksikan sendiri bagaimana pemuda itu telah dibunuh setelah disebut dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pemerintah tadi, raja itu telah melaksanakan cara ataupun teknik yang diajar oleh pemuda tadi. Pemuda ini merupakan seorang yang cerdik dan bijak serta dipilih oleh pemerintah dengan dibekalkan beasiswa untuk mempelajari ilmu sihir. Namun begitu, pemuda ini memilih untuk melawan pemerintah ketika itu. Melawan pemerintah yang zalim, raja yang jahat, yang mengaku jadi Tuhan. Apabila tindakan sebegini dilihat sebagai tidak bersyukur kepada pemerintah yang membantunya. Satu persoalan, adakah tindakan pemuda tadi dia menentang pemerintah ketika itu? Sebab pemerintah lah, raja lah yang menyara dia, suruh dia belajar dengan ahli sihir, tiba-tiba dia menentang, dia melawan pemerintah. Perlu dibandingkan antara syukur kepada pemerintah dengan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakah yang perlu dipilih? Seharusnya bersyukur kepada Allah yang perlu diutamakan terlebih dahulu. Sebab itu terpulanglah untuk memilih perkara yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita berdepan. Dan sebenarnya para hadirin, para muslimat sekalian, kita sentiasa berdepan dengan situasi ini. Ikut kehendak Allah ke ikut kehendak makhluk? Berdepan dengan dua kehendak. Kehendak Tuhan, kehendak kita ataupun kehendak makhluk selain daripada Tuhan, selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita berdepan dengan situasi seumpama ini, kehendak Allah kita utamakan. Kerana kita ni orang beriman, kita ni orang Islam, kita tahu bahawa akhirat itu ada, kita akan dihukum nanti, maka kita kena memilih kehendak Allah berbanding kehendak diri kita sendiri. Dan juga berbanding dengan kehendak orang lain, siapa pun dia, bila bertemu dengan kehendak Allah dan kehendak selain daripada Allah. Itu kaedah, itu prinsip kita. Kecuali di tempat-tempat yang dibenarkan. Itu tak ada masalah kalau tempat-tempat dibenarkan. Tempat-tempat yang tak boleh, hanya satu pilihan sahaja, sama ada nak pilih kehendak Allah ataupun kehendak orang lain, maka kita pilih kehendak Allah dahulu. Kecuali tempat-tempat yang dibenarkan, itu perbahasannya panjang lebar lah. Ni kaedah. Kaedah begitulah. Ya, sebab tu pemuda ni memilih kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia akan berdepan dengan hukuman, berdepan dengan kesalahan dari segi pemerintahan itu, kerana tidak taat kepada pemerintah pada waktu itu. Jadi natijahnya orang ramai menyaksikan peristiwa pemuda itu dibunuh serta mengatakan dengan apa yang berlaku, dengan pengorbanan pemuda tadi. Itu yang klimaks, itu yang dimaksudkan oleh pemuda, diinginkan oleh pemuda tadi. Amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Rupa-rupanya masyarakat menyaksikan kejadian pembunuhan pemuda yang berani itu, ikhlas, yang berikhlas dan beriman kepada Allah itu, yang tidak takut tadi, menyebabkan mereka turut beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayahnya. Kami beriman kepada Tuhan Ghulam ini, Tuhan pemuda ini. Kami beriman kepada Tuhan pemuda ini. Kami beriman dengan Tuhan pemuda ini. Mereka pakat-pakat beriman ramai-ramai.
pakai masuk Islam ramai-ramai, setelah menyaksikan kematian pemuda dan pengorbanan yang dia lakukan itu. Jadi pembesar-pembesar yang sentiasa mengampu pemerintah ini datang jumpa raja dan berkata, ara'aita ma kunta tahzar, qad wallahi nazala bika hazruka, qad amana an-nas. Benar apa yang tuanku kata, apa yang tuanku bimbang, demi Allah telah berlaku. Pemuda ini telah merosakkan orang ramai dan menyebabkan orang ramai beriman. Jadi dulu bimbang dah, raja pernah bimbang, kali ini akan berlaku. Jadi berlaku sungguh pada kali ini. Orang ramai beriman, percaya kepada Tuhan pemuda tadi. Dan apa tindakan seterusnya? Maka raja merintahkan supaya diambil tindakan dengan membuat sekatan di jalan raya. Sebab itu digali parit di sekitarnya dan dinyalakan kayu api di dalam parit tersebut. Sesiapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang beragama Islam, orang itu akan dicampakkan ke dalam api atau terjun sendiri ke dalam api yang dibakar. Maka berlaku peristiwa pembunuhan yang kejam itu. Maka sejak itu, siapa yang lalu akan ditangkap dan ditanya soalan. Kamu beriman kepada siapa? Beriman kepada raja ke atau beriman kepada Tuhan pemuda itu? Sekiranya beriman kepada Tuhan pemuda, maka dia akan dicampakkan ataupun dipaksa kena terjun sendiri ke dalam parit yang ada api itu. Itu dipanggil Ashabul Ukhdud. Parit yang dipenuhi dengan api. Jadi apabila tiba giliran seorang wanita yang mendukung bayinya yang masih kecil, wanita itu merasa kasihan akan anaknya yang masih kecil. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bayi itu boleh bercakap, lalu berkata kepada ibunya, ya ummi isbiri fa innaki 'alal haq. Wahai ibu, sabarlah, sesungguhnya ibu berada di pihak yang benar. Jadi tiba giliran seorang ibu yang sedang menggendong anaknya yang masih kecil lagi. Dia bukan tak nak mengorbankan dirinya, tetapi kesian belah dia sebagai seorang jiwa, sebagai seorang ibu itu sangat sayang kepada anaknya, kesian pada anaknya masih kecil. Kalau tidak, tak ada masalah, tak timbul perkara ini. Maka teragak-agaklah dia sama ada nak terjun ataupun tidak. Dan Allah bantu berlaku satu perkara yang ajaib, khawarikul adah juga di sini, di mana bayi tadi boleh bercakap. Dia kata, ya mak, wahai makku, bersabarlah dengan apa yang berlaku ini. Kita dalam kebenaran. Ibu berada di pihak yang benar. Mereka berada di pihak yang benar. Lalu ibu tadi pun terjunlah ke dalam api yang marak menyala itu. Jadi kisah ini kisah yang sangat menarik dan telah kita buat soalan pada minggu lepas. Kisah yang bayi boleh bercakap ini, dia bukan ada satu ni ya, ada banyak lagi berlaku dalam sejarah Islam. Saya tanya soalan pada minggu lepas dan pada kali ini kita akan isytiharkan siapakah pemenangnya, siapakah yang telah menjuarainya. Sebelum itu saya sebut dulu beberapa contoh yang lain selain daripada apa yang kita sebutkan di sini. Dan ada yang dah ada pemenang, saya dah ada pemenangnya sebenarnya, saya akan isytiharkan sebentar lagi. Baik. Selain daripada kisah ini, kita ada beberapa kisah yang lain. Antaranya ialah Nabi Isa alaihissalam. Dia juga boleh berbicara ketika masih kecil. Dilakon dalam Quran perkara ini. Yang kedua kisah Juraij. Kisah Juraij seorang abid. Mana abid ini telah difitnahkan. Dia telah berzina dengan seseorang. Maka anak itu dikatakan anak dia. Sebenarnya sebelum itu perempuan itu goda dia tapi tak percaya. Itu timbul fitnah. Akhirnya bila bayi itu dibawa kepada dia, ditekan pusat itu, ditanya siapa ayah kamu? Ayah dia disebut. Dia cakap tu pengembala kambing kamu. Dua, kisah Juraij. Dua. Yang ketiganya, kisah seorang bayi yang sedang disusukan oleh mak. Dalam kandungan maknya, menyusukan maknya. Datang seorang yang agak segaklah, berharta lah, atas kenderaan lagi. Jadi mak ni berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, Allah majal ibni mislah. Ya Allah, jadikan anakku seperti dia. Itulah sebenarnya kita ni, bila kita lihat orang yang baik-baik, yang hebat-hebat,
kita doakan kepada anak cucu kita, ya Allah ya Tuhan aku, jadikanlah anak aku seperti dia. Itu cara kita sebenarnya. Bila tengok orang hebat-hebat, ya Allah jadikanlah anak aku seperti dia, jadikanlah aku seperti dia ke, dengar cerita-cerita ke, bukan setakat kita tengok, kita dengar cerita-cerita, ya Allah jadikan aku ni seperti dia, jadikan anakku seperti dia, jadikan kami seperti dia. Hebatnya mereka itu. Dia tiba-tiba bayi tadi itu lepas menyusu tu, dia pun kata, ya Allah ya Tuhan aku, jangan jadikan aku seperti dia. Terbalik pula, mak doakan begitu, dia kata tidak, ya Allah ya Tuhan aku, jangan jadikan aku seperti dia. Sebab tu pula ibunya lihat seorang yang agak seorang yang miskin, seorang yang papa kedana, tak terurusnya. Jadi mak tengok, siapa dia orang ni? Lepas tu dia doa, ya Allah ya Tuhan aku, jangan jadikan anakku seperti dia. Tak nak pula. Tiba-tiba anak tadi yang menyusui itu, bayi itu, dia kata, ya Allah ya Tuhan aku, jadikan aku seperti dia. Terbalik pula. Mak doa lain, baby itu jawab lain, pergi doa lain. Jadikan aku seperti dia. Rupa-rupanya orang yang pertama tadi itu walaupun nampaknya segak, nampaknya hebat, tapi dia orang yang jahat. Tapi yang kedua ini walaupun dia nampaknya miskin, tak ada apa, terhina dia, tapi dia orang yang baik-baik. Ini kisah yang ketiga lah. Kisah yang ketiga, bayi boleh bercakap. Yang keempat, kisah yang Ashabul Ukhdud ini, itu ada 4. Selain daripada 4 kisah ini, ada lagi 3 kisah yang lain. Antaranya ialah kisah tukang sikat, anak kepada tukang sikat Fir'aun, Masyitah. Tukang sikat, anak perempuan isteri Fir'aun tu, tukang sikat ni, Masyitah dia panggil. Masyitah tu tukang sikat kepada isteri Fir'aun ataupun kepada anaknya. Bila jatuh sikat itu, dia pun baca bismillah. Dia baca bismillah. Jadi marahlah keluarga Fir'aun ni, ada Tuhan lain selain ayah ni. Lalu dia tangkap kemudian baby yang dia ada itu, sama dengan kisah tadi juga. Jangan rasa yang meretih apa, kita dalam keadaan yang benar, maka terimalah hukuman itu. Itu yang kelima. Yang keenam, bayi yang menjadi saksi bahawa Yusuf itu tidak bersalah. Ini kisah Nabi Yusuf. Ada bayi yang menyaksikan peristiwa, dikatakan begitu. Dan yang ketujuhnya, kisah Nabi Yahya bin Zakaria. Dari segi kedudukan sanadnya, yang keempat, yang pertama itu sahih, yang 3 ni bercanggah pandangan alim ulama. Ini cerita sajalah. Yang sahih, yang 4 tadi, yang ni ada masalah sikit dari segi sanadnya. Sebab tu dia lebih masyhur yang keempat-empat tadi. Yang ni tak berapa masyhur sangat. Namun begitu ada dalam kitab-kitab. Cuma kedudukan sanadnya itu tidak kuat. Tak sampai tahap untuk kita betul-betul percaya sebagaimana yang 4 kisah yang pertama tadi. Maka pemenangnya ialah, siapa dia agaknya? Yang jawab yang paling baik sekali, yang paling lengkap, tak adalah, tak sampai 7. 7 tu tak adalah, yang 4 ada. Jadi saya isytiharkan di sini, pemenang ialah jatuh kepada Haji Syukur. Tahniah Haji Syukur, tahniah. Jadi Haji Syukur yang mudah-mudahan Haji Syukur ada bersama dengan kita. Tahniah dia boleh jawab. Sebenarnya ada seorang lagi jawab betul. Tapi oleh kerana dah segi tempoh masa, kita dah sebut begitu. Kalau sama, tengok siapa yang hantar dulu, dialah pemenangnya. Melainkan yang kedua itu dihantar lebih tepat, lebih banyak. Cuma setakat ni semua ada 3 ataupun 4 bersama dengan kisah kita ini. Dan pemenangnya ialah Haji Syukur. Tahniah, ahsanallahu ilaik, dan dia akan dapat hadiah. Boleh pilih lah, sama ada nak nasi Arab ke ataupun nak buku lambat lagi lah. Nanti buku saya akan keluarkan. Kita akan bagi buku kalau nak buku, ataupun nasi Arab cepat. Hari ni pun boleh, insyaAllah. Baik. Itu pengisytiharan terhadap, mudah-mudahan akan datang kita akan buat lagi sekiranya ada isu-isu yang menarik untuk kita buat soalan. Baik, bersambung lagi. Ini menunjukkan bahawa sabar itu bukan hanya dalam situasi sakit sahaja, tetapi sabar itu juga berkaitan dengan soal iman dan Islam. Inilah darjat sabar yang paling tinggi dalam Islam. Sabar ini bukan kerana kita sakit, bukan kerana kita ada masalah dunia ya. Ini peringkat yang tertinggi, peringkat yang paling tinggi. Sabar dalam dakwah, sabar dalam perjuangan, sabar menegakkan Islam, menjaga akidah. Kita perlu kepada kesabaran yang tinggi. Kalau tidak, boleh gugur syahadah, boleh menyeleweng akidahnya. Zalikal fawzul kabir.
firman Allah Subhanahu Wa Taala, ialah kemenangan yang paling besar sekali. Kemenangan yang disebutkan itu ialah kemenangan di alam akhirat. Ayat ini menunjukkan bahawa umat Islam perlu memilih untuk menang di alam akhirat. Hanya mereka yang sabar dalam menghadapi kehidupan dunia sahaja yang menang di alam akhirat. Jadi kita ada kemenangan yang hakiki, iaitu kemenangan di hari akhirat. Itu target kita orang Islam yang menang di akhirat. Sebab tu kita syahid pun menang, menang pun menang. Kalah syahid pun menang, menang pun menang. Dua-dua kita. Sebab tu orang Palestin, tengok, mereka meraihkan kemenangan. Kenapa mereka meraihkan kemenangan mereka? Walaupun mereka ramai mati. Itu kemenangan bagi mereka. Sebab ukuran yang sebenarnya ialah di hari akhirat nanti. Ukuran yang sebenarnya. Jadi kita duk rasa kita tak ada masalah. Kita ni aman, kita ni selamat. Sebenarnya tak ada nilai langsung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dunia ini. Yang betul-betul dia ambil kira di hari akhirat nanti. Di situlah kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sebenarnya. Nanti kita akan rasa Allah tak ada apa pun kemenangan kita atas muka bumi, kelebihan kita atas muka, tak ada apa. Nak dibandingkan dengan apa yang ada disediakan oleh Allah di hari akhirat nanti. Tak ada apa atas muka bumi ni. Sebab itu kemenangan yang sebenar, kemenangan di hari akhirat. Untuk memenangkan itu, kita kena bersabar sangat-sangat. Bersabarlah. Tapi kemenangan dunia pun kalau diberi pilihan, kalau kita dapat, Alhamdulillah. Tak menang pun tak ada masalah. Sebab Allah tak akan tanya kita, kenapa kita tak pernah menang. Allah tak tanya itu. Kemenangan itu hak dia. Dia boleh beri kepada siapa yang dia mahu. Tapi Allah tanya apa? Kita buat kerja ke tidak? Apa yang kita buat masih hidup atas muka bumi dulu? Dia tak tanya kenapa tak menang, kenapa asyik tewas, kenapa asyik kalahnya. Menang itu anugerah Allah beri kepada siapa yang dia mahu, siapa yang layak, cukup syarat-syaratnya. Tapi itu tidak menjadi kekurangan kita kalau kita tidak pernah menang, kalau kita kalah. Yang menjadi masalah kalau kita tak buat kerja, tidak berdakwah, tidak berjihad, itu yang jadi masalahnya. Sebab itu hidup kita hanya buat kerja itu. Kemenangan itu bonus yang Allah beri kepada kita. Tak menang pun tak ada masalah. Kita akan menang di hari akhirat nanti. Kita akan bergembira dengan kekalahan kita di dunia ini dan kita menang di hari akhirat. Baik, kita pergi kepada pengajaran hadis. Orang yang kuat imannya tidak akan sesekali mengingkari perintah dan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dipaksa dan diugut dengan pelbagai ancaman supaya meninggalkannya. Mereka akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika menghadapi kesusahan. Iman kuat, marilah cubaan, marilah dugaan setinggi mana pun mereka tidak kisah. Nak kenakan apa pun mereka tak kisah. Sebab tu alim ulama orang hebat-hebat ni, bila dia ditahan, ditangkap, jadi musuh tak boleh buat apa kepada dia. Ikut nak buat apa, tak ada masalah dia. Bunuh, aku syahid dengan dia. Kalau membunuh aku syahid. Mau penjarakan aku boleh berehat. Penjara boleh berehat. Aku tak payah buat kerja tapi dapat pahala. Melepaskan aku lawan kau balik. Tengok tu. Bunuh pun tak apa, penjara pun tak apa, lepas pun tak apa. Melepas aku lawan kau balik. Memenjarakan aku boleh berehat. Apa pahala free. So Allah tak sia-siakan pengorbanan kita selama ini. Cuma kita tak boleh buat sekarang ni. Membunuh aku syahid lagi aku nak. Begitulah jiwa seorang yang mantap imannya. Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan karamah kepada mereka yang benar-benar beriman dan berada dalam pihak yang benar. Sebagai contoh, pemuda tersebut diberikan karamah dapat membunuh binatang besar dan menyembuhkan penyakit, terselamat daripada hukuman yang zalim dan dibinasakan musuhnya. Manakala bayi kecil itu pula boleh bercakap dengan ibunya sambil menyatakan kebenaran. Tengok, ilmu seumpama ini dipanggil khawariqul adah. Perkara yang pelik ini dia tak boleh dipelajari. Karamah tak boleh dipelajari. Ma'unah tak boleh dipelajari. Irhas tak boleh dipelajari. Sama dengan mukjizat tak boleh dipelajari. Allah akan berikan kepada siapa yang dia kehendaki kelebihan ini. Jadi jangan kita berusaha untuk mempelajarinya. Itu memang tak boleh. Yang boleh belajar ialah sihir. Sihir bolehlah belajar. Tapi itu salah. Kita bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita cuba mempelajari ilmu-ilmu yang gaib, ilmu yang pelik seumpama ini.
kerana kebiasaannya kita akan dibelik oleh iblis, diganggu oleh iblis. Kita duk rasa kita ni dibantu oleh Tuhan, dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya iblis yang bantu kita. Kita tertipu oleh, dibelik oleh dia. Puncanya kan kita nak mengamalkan suatu amalan itu, dia kena berterusan. Katakanlah kita diberi satu bacaan untuk kita kuat, untuk jadi power. Walaupun menggunakan zikir. Katakanlah subhanallah. Kalau membaca subhanallah 1000 kali setiap hari, kamu akan ada power. Boleh buat macam-macam. Kuat, jadi kuat. Katakanlah suatu ketika itu kita terlupa nak berzikir 1000 kali. Kita lihat power kita ni tak ada. Kenapa aku kurang power hari ni, tak berapa hebat aku hari ni? Rupanya Allah, aku terlupa nak tak berzikir lagi subhanallah rupanya. Kita pun mula berzikir subhanallah. Baik, sekarang kita berzikir subhanallah tak ada siapa. Nak power ke kerana Allah? Tengok macam mana kita dibelik oleh iblis, kita tidak perasan. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita mengamalkan zikir, mengamalkan ayat untuk dunia. Yang dapat dunia lah. Kalau tak salah sekalipun. Mana kita tak dapat apa-apa, hanya dapat dunia. Sebab tu siapa yang terlibat dalam ilmu seumpama ini kena sangat-sangat berhati-hati. Takut kita dibelik oleh iblis. Dibelik oleh iblis, kita mengamalkan satu zikir, satu ayat untuk benda. Bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena sentiasa ikhlaskan niat hanya kerana Allah. Kelebihan yang Allah beri selepas itu anugerah, itu bonus. Tapi kalau kita baca ayat ataupun kita berzikir untuk itu, untuk berkeduniaan, jadi hanya dapat dunia je lah, tak dapat pahala kita. Kita ada gap hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah perangkat awal kita rasa ikhlas, tapi lama-kelamaan tengok syaitan dia belik, dia belenggu kita. Sehingga kita buat itu hanya kerana nak benda. Kerana benda, kerana keduniaan. Dapat keduniaan. Kan dapat keduniaan lah semata-mata. Baik, seterusnya. Beruzlah merupakan salah satu cara untuk melihara diri daripada terikut atau terjebak dalam perkara yang mungkar. Para ulama pada zaman dahulu beruzlah untuk menyelamatkan diri daripada pemerintah yang zalim. Kita dah sebut perkara ini. Tengok keadaan, tengok suasana. Kalau kita nak menghilangkan dia terus dalam dunia kehidupan biasa itu, tidak digalakkan. Nak hilangkan terus, malas, terganggu, malas pun, terlibat dengan masyarakat ni, berlaku macam-macam masalah. Berlaku macam perjuangan. Baik aku duduk seorang diri. Rugi. Nak kata salah, taklah salah, tapi rugi. Dia rugi. Hidup begitu rugi. Lebih baik kita hidup berjemaah walaupun bermasalah. Sudah kita dah terangkan dengan panjang lebar dah dalam kuliah-kuliah yang lalu berkenaan dengan perkara ini. Baik. Perbuatan berbohong merupakan perkara yang tidak baik. Akan tapi apabila berlaku situasi yang tertentu, maka perbuatan berbohong adalah dibolehkan untuk mendatangkan kebaikan kepada diri. Contohnya, pemuda tersebut berbohong kerana kepada guru sihir dan ibu bapa untuk menyembunyikan maklumat berkenaan rahib yang mengajar beliau. Baik. Bohong ini hukum asalnya memang tak boleh. Tak boleh. Tapi sebab itulah kita kena faham, kita kena belajar. Benda yang tak boleh, dia akan jadi boleh dalam situasi yang tertentu. Berbohong. Hukum asal memang tidak boleh. Tapi dia boleh dalam situasi tertentu. Sebab tu kita kena faham betul-betul. Ahli ulama tu cakap dalam konteks yang mana. Kita bila ulama cakap macam ni, dia pun kata, ulama tu menghalalkan bohong. Padahal dia sebut perkara yang lain. Dibolehkan dengan sebab. Dibolehkan dengan syarat. Contoh dalam peperangan, al-harbu khudu'ah, hadis Nabi. Dalam peperangan kita boleh bohong. Contohnya boleh kita bohong dalam peperangan. Situasi itu. Dalam situasi yang lain, contohnya dalam kes kita nak selamatkan orang daripada bunuh diri, contohnya. Orang yang bercinta dengan seseorang itu, dia kata, kenapa nak bunuh diri? Kerana dia tak cintakan aku. Kita pun, oleh kerana sangat-sangat genteng itu, dia nak bunuh diri ni, kita terpaksa berbohong ketika itu. Mana ada, aku dengar dia cakap dia cintakan engkau pun. Kalau itu tak jadi, aku bunuh diri lah. Boleh ketika itu. Kalau tidak, kalau dia tak bohong, mati dia. Dia akan terjun bangunan. Tu. Jadi, bohong asalnya tak boleh, tapi boleh dalam situasi tertentu. Kena tanya ahli ulama, boleh tak situasi? Dalam semua situasi tak boleh. Situasi tertentu darurat, maka dibenarkan berbohong itu. Contohnya kita sebut tadi, dalam orang nak bunuh diri dalam peperangan, boleh sahaja kita menggunakan kaedah ini. Baik. Jangan sekali berpegang dan mengamalkan perbuatan yang syirik,
perkara syirik ini boleh mendatangkan kesesatan dan seterusnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berpegang teguhlah dengan ajaran Islam yang benar. Muslimin muslimat sekalian, akidah ini perlu kita jaga sungguh-sungguh. Jaga sungguh, jangan kita terlibat dengan syirik. Rugilah siapa yang mensyirikkan Allah. Rugilah siapa yang menduakan Allah. Kan kita ni dah tahu Islam agama yang benar, Allah Tuhan kita yang sebenar, tak ada Tuhan lain dah, tak ada pilihan dah kita dalam bab ketuhanan, dalam bab agama memang tak ada pilihan dah. Satu je. Siapa yang tergelincir dalam bab akidah ini, rugilah dia. Dia tak akan boleh patah balik dah. Kesalahan lain okey lagi, boleh patah balik. Tapi kesalahan syirik, tak ada ampun. Tak ada syafaat, tak ada apa dah. Akan duduk dalam neraka selama-lama, na'uzubillah. Di zaman kita ni ada juga orang yang ingin syirikkan Allah, ingin keluar daripada Islam. Nak cari Tuhan lain, carilah, mana ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan jumpa, takkan ada. Agama yang sehebat ini takkan jumpa, takkan ada dah. Hanya satu-satunya Islam lah. Takkan kita tidak tahu selama ni kita hidup dalam Islam, dah lama dah. Sentuhlah Islam dalam sudut mana pun, dari sudut mana pun, kehebatan Islam akan terselah. Sebab tu Islam ni kita boleh dedahkan, kita boleh cerita, kita boleh bincang. Sebab kita tahu ajaran kita benar. Hakikat kemenangan yang sebenar ialah mereka yang bukan sahaja berjaya di dunia, bahkan turut memperoleh kejayaan di hari akhirat. Ia kejayaan sebenar, kejayaan di hari akhirat. Sebab tu menang dunia, menang akhirat. Itu kalau boleh lah, dua-dua menang. Kalau tak boleh, kita menang akhirat, tidak dunia. Peringkat kedua. Peringkat yang ketiga, menang dunia tidak akhirat. Tak payahlah. Yang peringkat yang keempat, yang akhir sekali, dua-dua tak menang. Dua-dua masalah. Fail atas muka bumi, fail akhirat pun fail. Ni contoh yang mana ni? Fail dua-dua. Mana yang ketiga tadi, okeylah dia berjaya atas muka bumi, tapi dia tak berjaya di hari akhirat. Okey lagi, dapat satu. Ni dua-dua tak dapat. Dah lah atas muka bumi masalah, dia kejar oleh polis. Dia kejar, dia kutuk oleh orang akhirat, nanti masuk neraka pula. Dua-dua masalah. Paling kurang, orang tu, dia selamat atas muka bumi, akhirat kena masuk neraka. Okey, lagi dapat dunia saja. Tapi kita tak nak lah. Kita nak yang pertama, yang kedua. Selamat akhirat, selamat dunia. Kalau tak selamat dunia pun, biar selamat di akhirat. Tak apalah, atas muka bumi kita tak selamat, kita tewas, tak apa. Tapi akhirat pasti kita menang. Sakat tu je kita hanya perbahas. Tapi kategori kena sebut semua sekali. Menang dunia, menang dunia, menang akhirat, dua-dua. Level yang pertama. Kalah dunia, menang akhirat, level yang kedua. Itu last pilihan kita. Jangan kita jadi pilihan yang ketiga. Menang dunia, kalah akhirat. Ataupun kalah dunia, kalah akhirat. Dua-dua tidak. Dua-dua tak dapat apa-apa. Jadi rugi lah. Jadi pada muslimin-muslimat sekalian, rasa cukuplah sekadar ini dulu. Kita akan sambung lagi pada kuliah-kuliah akan datang. Berkenaan dengan sabar dan pemaaf Rasulullah SAW. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah seorang yang sangat-sangat sabar, seorang yang pemaaf. Untuk kita tiru ni. Perbuatan ataupun sifat baginda Rasulullah SAW. Itu pada kuliah-kuliah akan datang, insyaAllah kita akan sentuh lagi berkenaan dengan pesan-pesan sabar ini. Jadi sekadar ini dulu buat kali ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua dengan orang-orang yang bersabar, orang yang lebih baik daripada semalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.